Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Mubin bin Azmanuddin dari kelas DMK 3A. Hari ini saya ingin membentangkan sebuah tajuk presentasi saya, iaitu pemandikan jenazah. Pengajian: meratakan air ke seluruh badan mayat setelah dibersihkan najis yang ada pada badannya hingga ke faras, iaitu kemaluan perempuan, yang terbuka di waktu duduk mencangkung, dan ke bawah kulup zakar, iaitu kemaluan lelaki, jika zakar itu boleh dibukakan. Jika zakar itu tidak boleh dibukakan dan air tidak sampai ke bawah kulup zakarnya, terdapat dua pendapat yang berbainan dari ulama', iaitu yang pertama, ulama' mutaqaddimin dari mazhab Syafi'i berkata, memadailah dengan memandikannya sahaja dan sembahyangkan tanpa ditayamum. Tetapi, menurut pendapat Syekh Ibn Hajar, wajib menyampaikan air ke bawah kulup lelaki yang belum berkhatan. Hendaklah dibuka dan dibasuh najis-najis yang ada di bawah kulupnya. Sekiranya susah untuk membuka kulupnya, maka hendaklah ditayamumkan sebagai ganti masuk di bawah kulupnya. Syarat-syarat wajib mandikan jenazah: yang pertama, mayat orang Islam. Yang kedua, masih mempunyai anggota badan. Yang ketiga, mayat yang bukan mati syahid. Cara memandikan: yang pertama, hendaklah dimandikan di tempat yang tertutup seperti bilik dan sebagainya. Semasa memandikan mayat, tidak dibenarkan sesiapa masuk ke kawasan tersebut. Di kawasan tersebut hendaklah kecuali orang-orang yang mengendalikan jenazah tersebut, kerana kita tidak mahu membawa fitnah kepada orang-orang awam sekiranya mereka melihat kesan buruk sekiranya kita tengah mayat tersebut dimandikan. Yang kedua, pakaian mayat itu hendaklah ditanggalkan dan digantikan dengan kain basahan, sebaik-baiknya menggunakan kain sarung supaya tidak mendedahkan auratnya. Yang ketiga, hendaklah dibaringkan mayat itu di atas kepingan papat yang lebar yang letaknya agak tinggi seperti meja, bangku panjang dan sebagainya. Air yang digunakan untuk memandikan mayat itu ialah air masin atau air tawar sejuk supaya menahan daripada segala bau busuk. Sekiranya air tersebut terlampau sejuk, bolehlah dicampurkan dengan sedikit air panas. Sebelum atau setelah mayat itu dimandikan, hendaklah mayat itu diwudukkan. Niat wudukkan jenazah iaitu nawaitul wudu'a masnuna lihazal mayit lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mengambilkan wuduk bagi mayat ini sunat kerana Allah Ta'ala. Sesungguh pun hukum mengambil wuduk mayat itu sunat, tapi niat mewudukkan itu adalah wajib, dan niat memandikan adalah sunat walaupun mandi itu wajib. Lafaz niat mandikan jenazah: nawaitul kuslal hibal lihazal mayit lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mandikan bagi mayat ini wajib kerana Allah Ta'ala. Setelah mayat itu diwudukkan, mayat tersebut disandar kepada orang yang mandikannya. Tangan kanan diletakkan di atas pelikat mayat dan ibu jari tangan kanan diletakkan bertentangan lubang tengkuk mayat supaya kepala mayat itu tidak menengok ke langit. Tangan kiri mengurut perut mayat dan menekannya diulang beberapa kali. Mayat dibaringkan dengan terlentang, kemaluannya dan tubuhnya dibasuh dengan tangan kiri yang telah dibalut dengan kain yang bersih. Kepala dan janggut mayat jika ada janggut mayat, hendaklah dibasuh dan disikat rambutnya dengan sikat yang jarang supaya rambutnya tidak gugur. Cara-cara menjurus: yang pertama, dimulakan dengan menjurus sebelah kanan yang dimulai dari tengkuk hingga ke hujung jari kaki. Selepas itu, menjurus bahagian sebelah kiri dimulai dari tengkuk hingga ke hujung jari kaki. Mayat itu dimiringkan ke sebelah kiri dan dijurus bahagian kanan. Kemudian dijurus bahagian kiri. Sewaktu menjurus badan mayat tadi, hendaklah digosok dengan sabun atau air bidara. Mereka yang berhak mandikan mayat:
Jika mayat itu lelaki, hendaklah orang yang mandikannya itu lelaki juga. Tidak boleh mayat lelaki dimandikan oleh perempuan, kecuali isteri dah mahramnya. Jika mayat itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh orang perempuan juga. Tidak boleh mayat perempuan dimandikan oleh lelaki, kecuali suami dan mahramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azizi bin Hadi dari kelas DMK 3A, dan sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang mengafankan jenazah. Alat-alat pengkafanan jenazah ialah kain putih kira-kira 13 ela panjang dan 45 atau 65 inci lebar, 2 gulung kapas, 2 buku cendana, 2 piring atau dulang, sehelai tikar, kain telukung bagi mayat perempuan, manakala serban bagi mayat lelaki, dan akhir sekali baju atau gamis. Persiapan kain kafan. Potongkan kain putih sepanjang mayat dan lebihkan 1 kaki 6 inci di kedua-dua hujung kepala dan kaki. Kain putih yang wajib hanya selapis saja, tetapi lebih utama jika 3 lapis bagi mayat lelaki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Bagi mayat lelaki, disunatkan membuat baju dan serban bagi mayat, sementara bagi mayat perempuan dipakaikan telekung. Koyakkan di tepi kain selebar 14 inci untuk digunakan sebagai tali pengikat sebanyak 5 utas tali. Kain kafan 3 lapis. 3 lapis bagi mayat lelaki sama ada kanak-kanak mahupun yang dewasa. Tiap-tiap lapis meliputi seluruh badannya. 3 lapis itu gunanya untuk: 1 lapis untuk pembungkus luar. Ukur panjang jenazah terlebih dahulu. Apabila memotong kain, lebihkan 1 kaki di kepala dan 1 kaki di kaki. Ataupun boleh juga menggunakan ukuran biasa, iaitu sekira-kira apabila mengkafankan jenazah, bahagian kepala dan bahagian kakinya senang diikat, iaitu ikatan tersebut tidak mudah terbuka apabila jenazah diangkat ke tempat sembahyang untuk disembahyangkan dan diusung ke perkuburan untuk dikebumikan. 1 lapis untuk baju dan serban, 1 lapis untuk kain sarung. Kain kafan 5 lapis. Kain kafan yang seelok-eloknya untuk mayat perempuan, sama ada kanak-kanak ataupun yang telah balik, ialah 5 lapis, iaitu 2 lapisan pertama untuk kain kafan luar, 1 lapis untuk kain sarung, 1 lapis untuk baju, dan last sekali 1 lapis untuk tudung ataupun telukung. Setelah mayat itu dibawa keluar dari tempat pemandian, ia keluar dalam keadaan dibungkus dengan kain lepas yang panjang menutupi kepalanya hingga ke kakinya. Kain tersebut biarlah berwarna gelap dan lembut. Letakkan mayat tersebut di atas kafan yang telah sedia dibentangkan. Bagi mayat lelaki, lapisan yang paling bawah ialah tali pengikat mayat. Tali pengikat diletakkan pada bahagian hujung kaki, bahagian lutut, bahagian pinggang, bahagian hujung dada dan bahagian hujung kepala. Bahagian ini juga sama seperti mayat perempuan, tetapi ada satu penambahan, iaitu telekung. Cara-cara pengkafanan jenazah. 1. Sediakan 3 atau 5 utas tali yang dihamparkan di tempat pembaringan. Tali ini diambil daripada kain kafan. Kedua, ketinggian jenazah diukur untuk menentukan kepanjangan kain kafan. Seterusnya, kain kafan akan dipotong menjadi 3 bahagian. Ketiga-tiga kain dihamparkan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain. Seterusnya, hamparkan kapas gulung di tengah-tengah kain memanjang ke bawah mengikut anggaran saiz jenazah. Seterusnya, sebut cendana ditaburkan di atas kapas yang telah dibentangkan. Angkat mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan.
8. Tutupkan jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bahagian-bahagian berikut: kemaluan, kedua-dua siku dan dada. 9. Sekali lagi, taburkan serbuk kayu cendana di atas kapas yang berada di atas jenazah. Kain kafan diselimutkan atau ditutupkan dengan lembaran yang paling atas sampai lembar yang paling bawah, satu persatu. Ikat dengan tali kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan, bermula daripada bahagian hujung kaki, lutut dan pinggang. Hendaklah ikatan hidup kerana tali ini akan dibuka semula ketika dalam kubur. Biarkan bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. 13. Tali di bahagian leher dan atas kepala diikat apabila jenazah sedia untuk diusung atau untuk disembahyangkan. 14. Dan akhir sekali, setelah siap, renjaslah air mawar dan sapulah minyak wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Abdul Rahim daripada DMK 3A. Pada video ini saya akan membentangkan tentang solat jenazah. Sebelum saya membentangkan tentang apa yang isi tentang solat jenazah, kita mulakan dengan introduksi tentang solat jenazah. Apa itu solat jenazah? Solat jenazah adalah solat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia agar diampunkan dosanya, mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat jenazah adalah fardu kifayah ke atas orang yang hidup kecuali yang mati syahid. Menurut Imam Syafi'i, wali adalah lebih utama berbanding pemerintah, mulai bapa, datuk ke atas dan anak-anak lelaki, cucu lelaki ke bawah dan seterusnya. Imam-imam mazhab bersepakat tentang harus solat ke atas beberapa jenazah serentak, tetapi solat jenazah lebih afdal jika dilakukan secara berasingan dan didahulukan dengan mayat yang paling dimuliakan waktu hidup. Orang-orang yang baik, kedudukannya jenazah yang ramai bolehlah dilakukan secara berbaris atau disusun secara beberapa baris. Kesetiaan bagi melaksanakan solat jenazah. Yang pertama, mayat diletakkan di depan imam, melintang ke kiblat. Kedua, mayat lelaki kepalanya sebelah kiri imam dan imam berdiri di sebelah kepala atau dada mayat. Yang ketiga, bagi perempuan, jenazah perempuan, mayat perempuan kepalanya sebelah kanan imam dan imam berdiri di pinggangnya. Bagi yang melaksanakan solat secara ghaib, imam dan makmum menghadap kiblat, tanda ada jenazah di depan. Sebelum solat, hukumnya sunat, Bilal akan melafazkan as-salatu jami'ah, as-salatul mayyital hadiru rahimakumullah.
Dan makmum akan menjawab, As-salatu la ilaha illallah. Selain daripada rukun solat jenazah, ada 7 rukun solat jenazah. Yang pertama, niat. Ketiga, berdiri. Yang ketiga adalah takbir 4 kali. Termasuk takbiratul ihram, takbir yang pertama. Yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama. Yang kelima, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, selawat Ibrahimiyah sesudah takbir kedua. Yang keenam, rukun yang keenam, doa khas bagi jenazah sesudah takbir yang ketiga. Dan yang ketujuh adalah memberi salam sesudah takbir yang keempat. Cara memulakan solat jenazah dimulakan dengan niat. Apapun dimulakan dengan niat. Niat bagi solat untuk jenazah wanita, jenazah perempuan ialah usalli ala hadhil maitatil arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Bagi mayat lelaki, bagi jenazah lelaki, usalli ala hadzal maitati arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Bagi kanak-kanak lelaki, usalli ala hadzal maitatil tifli arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Bagi jenazah kanak-kanak perempuan, usalli ala hadzihil maitatil tiflati arba'a takbirata fardhu kifayati lillahi ta'ala. Bagi imam akan berniat dengan secara salli ala hadhihi maitatil arba'i takbirati fardhu kifayati lil imaman lillahi ta'ala. Bagi makmum pula, salli ala hadhihi maitatu arba'i takbirati fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu, takbir pertama akan diangkat, Allahu Akbar, dan surah Al-Fatihah akan dibaca. Takbir kedua, bacaan selawat. Takbir yang tiga, doa untuk si mati. Takbir yang keempat, berdoa untuk si mati. Dan setelah itu, dengan memberi salam. Sesudah memberi salam, surah Al-Ikhlas akan dibacakan sebanyak 3 kali, surah Al-Falaq sekali, surah An-Nas sekali, surah Al-Fatihah sekali, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, dan ayat kursi sebanyak 1 kali, dan doa yang sesuai dibacakan untuk mayat. Ini adalah tutorial ataupun simulasi solat jenazah ikut tata cara. So, yang ini saya mulakan video ini. Takbir yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niat apabila posisi jenazah wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد Dalam bacaan salawat, آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. takbir yang ketiga. الله أكبر. اللهم اغفر له Bacaan وارحمه ini adalah bacaan doa untuk وعافه واعف si mati عنه ataupun jenazah. وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. Takbir yang keempat. الله أكبر. Takbir terakhir اللهم اغفر لحينا dalam bacaan doa. وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Assalamualaikum warahmatullahi Memberi salam wabarakatuh. setelah rakaat keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya, Muhammad Nur Syafiq Ibrahim daripada DMK 3A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasrul bin Muhammad Siddiq dari kelas DMK 3A. Saya akan membentangkan mengenai tajuk pengkebumian jenazah. Okey, maksud dan hikmah. Maksud dan hikmah pengkebumian jenazah ialah menanam jenazah ke dalam kubur yang telah digali, memelihara kehormatan manusia yang telah mati dan menjamin kesihatan orang sekelilingnya. Okey, cara-cara membawa jenazah ke tanah perkuburan. 3 orang membawa pengusung, seorang di hadapan, 2 orang di belakang atau 4 orang membawa pengusung, 2 di hadapan, 2 di belakang mengikut pendapat Imam Nawawi. Boleh dilakukan dengan berbagai cara dan lebih afdal orang yang mengiringi jenazah berjalan di hadapan mengikut pendapat Imam Syafi'i. Orang yang mengiringi jenazah berjalan di belakang mengikut pendapat Imam Hanafi. Sunat mengusung jenazah didahului bahagian kepala. Mengusung jenazah perempuan ataupun kunsa dengan keadaan tertutup. Haram hukumnya menggunakan penutup jenazah dengan kain sutera. Sunat muakkad orang yang mengusung jenazah itu terdiri daripada kaum lelaki sahaja. Sunat mengusung jenazah secara hormat dan bersegera. Disunatkan menghormati jenazah ketika lalu di hadapannya. Sunat bagi orang yang melihat jenazah membaca doa untuknya. Cara-cara mengebumikan jenazah. Pertama, hendaklah diturunkan dengan didahulukan kepala jenazah seberapa cermat yang boleh, lemah lembut dan penuh rahmat di dalam suasana yang tenang. Disunatkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud dengan nama Allah kami letakkan kamu di sini dan berdasarkan agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, letakkan jenazah ke dalam liang lahat dan baringkan ke atas lambung kanan dengan menghadap kiblat. Kepalanya sunat diangkat dan dibantalkan dengan tanah. Liang kubur seharusnya dikorek pada kedalaman 7 kaki dan lebarnya 3 kaki. Apabila ditimbus kembali kubur, haruslah dinaikkan tanahnya sehingga maksimum 12 inci dari aras tanah bagi memudahkan atas kubur ditanam pokok renek dan supaya tanah tidak cepat mendap jika hujan turun. Kelima, tutup liang lahat dengan papan.
Keenam, orang yang lebih afdal memasukkan jenazah ke dalam lahat adalah kerabatnya yang terdekat dan mahramnya bagi jenazah wanita. Seterusnya ialah timbuskan tanah dengan perlahan-lahan dan cermat. Pastikan supaya tanah tidak memasuki pada lubang liang lahat tadi. 8. Sunat meninggikan kubur dari paras bumi sejengkal. Sunat ditanam atasnya ranting kayu yang hidup dan sebagainya kerana hadis Rasulullah SAW. Sekiranya dikebumikan di tanah perkuburan wakaf, harus diletakkan tanda seperti batu nisan dan sebagainya yang bukan binaan supaya mudah dikenali. 11. Siram dengan air. Pengurusan selepas pengkebumian, talqin ataupun tazkirah kematian, yang bermaksud teks dan kaedah pembacaan talqin sewajarnya diberikan nafas baru dalam bentuk yang mengisahkan untuk para jemaah yang hadir. Mentalqin adalah menuntun seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Mentalqin seseorang yang akan meninggal dunia disunahkan bagi orang yang ada di sisi orang yang akan meninggal dunia. Pengurusan harta si mati. Pertama, pembayaran hutang piutang. Yang kedua, fidyah puasa. Yang ketiga ialah zakat. Yang keempat, badal haji. Yang kelima, nazar jika diketahui. Yang keenam, wasiat. Yang ketujuh, pembagian harta peninggalan si mati. Okey, tahlil ataupun kenduri arwah. Tiada dalil yang sahih dalam Al-Quran dan hadis mengenai amalan tahlil arwah. Namun ia satu perkara yang dilakukan dengan membaca ayat-ayat yang tertentu dan zikir-zikir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ia menjadi kesalahan apabila ia dilakukan dengan ditentukan harinya dan seakan berdosa apabila meninggalkan dan menjadikan ia sebagai satu perkara wajib apabila berlakunya kematian. Amalan ini juga sebagai suatu cara untuk ahli keluarga memenuhi amalan sunat untuk memberikan makan kepada orang ramai. Hikmah mengingati mati. Dengan mengingati mati akan menimbul rasa takwa yang mendalam untuk menuju perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, serta bersungguh-sungguh berusaha membanyakkan harta kebajikan dan pelajaran sama ada untuk diri atau keluarganya. Timbul rasa kasih sayang serta muhabah sesama manusia, khususnya keluarga, jiran dan masyarakat setempat yang kelak disebut orang dengan kebaikan. Lahir perasaan tanggungjawab hendak membimbing diri dan keluarganya supaya bersungguh-sungguh beramal dan berbuat kebajikan dalam menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada kumpulan kami.